kepada semua penonton-penonton dan juga peserta Bean Bag Talk. Hari ini kita akan mulakan kita punya siri yang kedua, yang dengan tajuk yang sangat menarik sebenarnya. Sebenarnya saya pun rasa ramai kita punya audience mesti memikirkan tentang apa tajuk yang sebenarnya ingin disampaikan. Jadi menarik juga tajuk kita hari ini. Yelah. Jadi saya adalah Afiq, selaku host untuk siri yang kedua. Bersama saya adalah Puan Hasrini aka Rini. Jadi Rini, apa Rini punya pandangan tentang tajuk yang kita akan bawa pada hari ini? Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan hari ni? Alhamdulillah rasanya. Okay, Alhamdulillah. Okey, hari ni kami di Bean Bag Talk at Spectrum akan mengupas persoalan mengenai jangan abaikan daku, yang akan disampaikan oleh pegawai psikologi kita ataupun kaunselor di Cawangan Pusat Psikologi Kementerian Kerja Raya Malaysia, iaitu Encik Rahman Shah Putra bin Hafizah. Alhamdulillah sihat. Allah dah bagi rezeki sihat hari ini. Saya datang hari ini. Alhamdulillah. Macam inilah seadanya. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya tajuk kita ni agak orang kata special sebab bila kita bagi tentang jangan abaikan daku tu, dia ada macam-macam interpretation. Jadi sebelum ni bila kita cerita pasal jangan abaikan daku tu, kita post dia dekat warga kerja. Jadi warga kerja terus nak call, "Cik, sebenarnya benda ni pasal apa?" Dia Dia tertanya apa? macam benda ni pasal apa sebenarnya? Adakah sebabkan oleh perpisahan ke, disebabkan oleh rumah tangga ke, kan? Apa ke? Ibu jadi lah maksudnya. Parenting lah tu. jadi sebenarnya Cik Rahman nak tanya, apa Cik Rahman nak bawa sebenarnya isu ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Cik Afiq dengan Puan Hasrini berkaitan dengan kita punya BBT hari ni. Okey, menurut Cik Afiq, dia tanya apa sebenarnya jangan abai daku ni. Maksud jangan abai daku ni bukannya masalah pasangan rumah tangga, tidak. Bukan masalah suami yang abaikan isteri, no. Tapi kita nak bincang ataupun kita nak ketengahkan jangan abai daku ni adalah pasal anak-anak. Tolong jangan abaikan anak-anak. Macam itulah. Okay, as a parenting, macam mana kita nak ketengahkan macam mana style untuk jadi parent yang terbaik kepada anak-anak kita. Sebab zaman sekarang ni kan, sekarang ni memang agak mencabar sebenarnya tuan-tuan puan nak jadi parent kan. Sebab dengan COVID-nya, dengan ketidaktentuan sekolah, anak pula di rumah. Jadi kita pun dekat Cawangan Pusat Psikologi banyak agak dapat kes-kes macam, "Cik, nak buat macam mana dengan anak saya kan? Saya tak tahu sama ada." Dia ni ada hadapi masalah ni tak? Melalui pengalaman sendiri pun sama juga. Saya pun macam berhadapan, walaupun orang cakap apa, anak kecil lagi kan. Tapi ya Allah, sukan dia saya rasa macam dah tambah. Yelah, sebelum ni kita bekerja. Lepas tu bila dah PKP, kita kena menjadi suri rumah. Sebagai contoh tahun lepas lah, maksudnya fully suri rumah daripada awal PKP tu, saya rasa macam sangat-sangat mencabar. Saya rasa mencabar. Jadi memang perkara ni universal lah senang cerita. Jadi kenalah dengan topik yang akan dibawa oleh Encik Rahman sebenarnya kan. How to be orang kata parent yang seimbang lah kepada anak-anak kita kan. Okey. Jadi Encik Rahman boleh tak cerita sedikit sebenarnya dengan topik macam ni macam mana agaknya parent-parent kita yang warga-warga kecil kita yang memang perlu bekerja, at the same time nak kena mendidik anak-anak dalam tempoh PKP, COVID-19 ni kan. Jadi apa tips yang ada tu sebenarnya? Okay, actually at the first, kita sebagai parent, macam mana pun anak kita itu adalah anak kita. Macam mana busy yang kita pun untuk anak kita tetap kita jagalah. Salah satunya adalah bila kita dalam fasa PKP ni, kita kena cater banyak perkara. Okay, dengan anak-anaknya yang terpaksa belajar online kat rumah. Ini salah satu juga perkara yang boleh membuatkan parent tertekan. Sebab satu, parent kena jadi guru di rumah. Yang kedua, parent kena memantau. Yang ketiga, parent pun ada komitmen kerja sendiri. Kan? Di office. Yelah sekarang pun mungkin kerja-kerja dekat office ataupun kerja-kerja dekat tempat
lama makin bertimbul disebabkan oleh terpaksa BDR, ada limitation dia kan. Sebab BDR. So benda tu akan menjejaskan sedikit institusi ibu dengan parent dengan anak lah. So untuk tips-tips yang mungkin boleh diberikan, nanti kita akan kongsikan lagi tips-tips yang apa yang boleh dilakukan bersama dengan anak-anak. Tapi at the first, pasang niat dulu. Itu adalah anak kita, dan itu adalah tanggungjawab kita untuk terus beri dia role model yang mana dia perlu lakukan sesuatu perkara ni dalam hidup dia dengan baik. Walau macam mana pun keadaan, setkan niat, setkan minda yang kita perlu jadi role model terhadap dia. Betul lah. Anak-anak tu kan tanggungjawab kan, yang diamanahkan oleh Allah. So kita lah ibu bapa yang sepatutnya menjadi role model yang terbaik untuk anak-anak. Jadi macam mana pula Cik Rahmat kan, kalau macam contoh lah kan, anak-anak tu memang ada dia punya keperluan kan. Jadi macam mana dengan mak bapak yang kemungkinan besar tak sedar pun keperluan anak tu? Ada tak dia memberikan impact yang secara langsung kepada anak tu? Sebab kita tahu masalah-masalah sosial, kebanyakannya apabila kita buat kajian, kita dapat dapatan tu memang kebanyakannya daripada troubled childhood kan. Jadi macam mana, apa benar? Okay, baik. At the first sekali kita tengok macam mana kita handle anak kita waktu baby. Waktu baby macam umur dalam lepas lahir sampai umur dia 1 tahun, macam mana kita treat anak kita. Daripada 1 tahun sampai ke umur 4 tahun, macam mana kita treat anak kita. Actually sebenarnya kita tak boleh abaikan kita mendidik anak kita ni daripada umur dia lahir sampai ke dewasa. Kita tak boleh abaikan. Jangan kata kita alah dia kecil lagi, dia boleh biarlah dia buat apa-apa pun. It's okay, biarlah dia buat apa-apa tu, maksudnya kita bagi dia explore. Tapi walau macam mana pun kita bagi dia explore, kita perlu beritahu dia explore apa yang bagus, explore apa yang tak bagus, explore apa yang baik, explore apa yang tak baik. From that issues, sebenarnya kita dah membuatkan anak kita jadikan benda tu habit. Okay, daripada kecil, bila dia jadi habit, dia akan rasa macam dia nak buat, dia buat, dan benda tu akan jadi berterusan sampailah dia ke peringkat kanak-kanak, childhood lah. So dalam peringkat kanak-kanak, dia akan expresskan apa yang ditunjukkan kepada dia masa dia baby. Masa dia baby ataupun masa dia kanak-kanak umur 2 tahun hingga 4 tahun lah. Okay? Kalau kita tunjukkan perkara yang baik terhadap dia, okay, dia akan tunjukkan, dia akan ekspreskan masa dia kanak-kanak nanti. Okay? Sebab tu kita sebagai ibu bapa, macam saya kata tadi, kita sebagai role model terhadap anak-anak. Kalau anda kata kita masa anak kita baby umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita selalu cakap perkara-perkara yang tak baik. Contohnya contohnya bawa kereta. Kita kan macam Hafiz sendiri kan, bila bawa kereta mesti ada perasaan stres kalau dengan pengguna-pengguna jalan raya yang tak berapa nak beretika ni kan. Panas. Kat Malaysia kalau batu memang panas. Dia pegang je, bahan je, mulut tu ringan je nak keluar. Yes. Kadang kita rasa macam geram kan. Bila kita geram, kita akan ekspreskan dengan mungkin kita ekspreskan dengan pelakuan kita hentak something. Itu pun dah menunjukkan kita ajar anak kita macam mana aggressiveness. Okay? Dalam masa yang sama, mungkin kita bila kita marah, kita geram dengan orang tu, kita akan keluarkan something perkara yang bad, yang tak baik. Contohnya, bodohnya lah kau ni, contoh macam tu lah. At the same time, anak ada kat sebelah kita. Masa tu umurnya 2 tahun, 3 tahun. Jangan kita anggap anak kita masa umur 2, 3 tahun tu dia tak faham. Betul. Dia tak faham. Sebenarnya dia faham. Dia faham. Tapi dia tak tahu sebenarnya apa itu bodoh. Contoh dia tak tahu apa itu bodoh. Dia ingat benda tu macam biasa je lah kan. Sebab umur 2 tahun kan macam fragile lagi. Dia masih nak explore lagi kan. Betul. Dia tak tahu apa itu bodoh. Contohlah bodoh dia tak tahu apa itu perkataan bodoh. So benda tu selalu disebut-sebut oleh parent dia, bodoh. Selama dia anggap, okay, parent aku boleh guna perkataan bodoh, aku pun boleh guna. Jadi biasa lah. Dia akan dengar dan dia akan ekspreskan benda tu. Sebab tu kalau
saya contoh kan, bila saya pergi ambil anak saya contoh dekat kindergarten, dekat Taska, ada yang teacher kata susahlah sekarang budak-budak dah suka cakap kesat. Takut nanti budak-budak lain terikut. Itu Yelah, sebenarnya yang baru belajar cakap betul. semua kan. Itu sebenarnya bukan salah guru-guru di sekolah, tapi sebenarnya itu adalah perbuatan yang ditiru daripada rumah. Betul. Daripada rumah, which is dia punya environment di rumah lah, ibu bapa ke ataupun adik-beradik lah. Dari situ bila dia kanak-kanak dia ekspreskan, and then bila dia dah dewasa tak ada siapa-siapa yang mengatakan itu tak betul, dia teruskan lagi benda tu sampailah dianggap perkara yang tak betul tu menjadi betul. Jadi kebiasaan. Kebiasaan. Betul lah. Kanak-kanak dia belajar melalui apa persekitaran sekeliling dia. Saya cerita child learn through imitation lah. Betul. Jadi sebenarnya apabila kita bercakap macam tu, ada tak possibility yang mana kanak-kanak ni sebenarnya bukannya belajar pada mak bapak sendiri. Macam kita pun tak dapat nafikan juga. Kadang-kadang kanak-kanak ni dia bila sesetengah keluarga yang ada mak bapak tak apa. Tapi ada yang mak bapak tak ada ataupun diabaikan oleh mak bapak sendiri. Jadi macam mana tu Cik Rahman? Ada tak? Sebab saya difahamkan Cik Rahman pun ada pengalaman di Jabatan Penjara. Berkhidmat di Sekolah Henry Geni. Sekolah Henry Geni Melaka. Sekolah Henry Geni Melaka, iaitu sekolah pemulihan untuk kes-kes juvana. Okay. Jadi ada tak kes-kes yang Cik Rahman boleh relatekan tentang lack of parenting ke yang menyebabkan mereka ni terjebak di dalam kes-kes juvana tersebut? Okey, berkaitan dengan yang tadi tu, yang saya katakan tadi tu, andai kata dia buat sesuatu tu dia dipengaruhi oleh ibu bapa, sebab ibu bapa role model dia. Tapi persoalannya macam mana kalau dia tak ada ibu bapa? Actually sebenarnya kanak-kanak ni dia akan belajar melalui situasi yang lama dengan dia. Contohnya ibu bapa lah, masa ibu bapa kat rumah lama dengan dia kan, maksudnya selalu berkomunikasi apa semua, selalu bersama dengan dia. Tapi macam mana pula kalau dengan anak-anak yang tak ada ibu bapa? Dia akan belajar melalui environment dia, sekeliling dia. Okay, sekeliling dia, yang mana contohnya dia tak ada mak bapak dia sejak dari kecil, dia tinggal di rumah Rumah angkat. Pengasih. rumah jagaan JKM contohnya tu lah. Okay. Ataupun rumah ialah mak angkat, mungkin something like that lah. Okay, and then dekat rumah jagaan JKM tu, environment dia yes memang dijaga baik oleh JKM, tapi at the same time dia JKM pun tak dapat kawal sepenuh-masa. Maksud saya tak dapat kawal sepenuh-masa tu, setiap minit JKM tak dapat nak ni kan, tak dapat nak jam. Okay, dalam environment dia, okay, contohnya macam tadilah saya katakan, kalau anda kata kawan dia dekat pusat jagaan kanak-kanak tu, dia suka tunjukkan perkara-perkara yang tak baik. Okay, tak baik, dia pun akan terikut. Kawan aku boleh ikut, kawan aku boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Adakah perkara ni berlaku disebabkan oleh mungkin kanak-kanak tu dia macam kurang sesuatu dalam kehidupan? Contoh macam setengah orang kan dia ada mak bapak sebagai guidance dia. Betul. Untuk membimbing dia. Jadi adakah dia buat semua benda tu untuk dapatkan perhatian disebabkan dia kekurangan benda-benda macam tu? Mungkin dia kekurangan perhatian, tapi kebanyakan untuk macam Cik Arif kata tadi, penghuni-penghuni di sekolah yang digeni, faktor-faktor dia adalah disebabkan oleh kurang perhatian lah. Which is selama pengalaman saya berada di sekolah yang digeni sebagai pegawai psikologi, bila kita buat sesi dengan diorang, okay, dalam penghuni-penghuni sekolah yang digeni, bila kita explore dalam sesi psikologi kita dan sesi kaunseling kita, kita nampak faktor utama dia adalah dia tidak mendapat perhatian dan kasih sayang daripada keluarga dia. Which is tak semua penghuni-penghuni itu ada mak ayah. Ada di kalangan penghuni yang langsung tak pernah jumpa langsung mak ayah dia. Dia dijaga oleh gelandangan. Ada. Dijaga oleh gelandangan. Maksudnya dia lahir tu memang Dibuang ke? dibuang ke macam mana?
dia pun tak tahu sejarah dia macam mana dia lahir. Tapi yang dia tahu, dia membesar tanpa mak ayah, dia membesar dengan orang-orang yang di gelandangan. Tapi nampaklah bila dia membesar dengan orang-orang yang di gelandangan, dia punya apa orang panggil karakter, personality dia akan menirulah seperti orang-orang apa yang dia nampak di sekeliling dia. Ada juga penghuni yang mana dia tak ada mak bapak, and then membesar dia di lorong-lorong gelap. Masuk lorong gelap ni lah contohlah tahu-tahu dia dijaga oleh keluarga angkat, yang mana keluarga angkat tu keluarga yang berpecah belah, yang berada dan tinggal di lorong-lorong gelap. Contohnya itulah. Tak semua anak-anak ni mendapat kasih sayang yang sepenuhnya sama macam kita, tidak. Setiap anak-anak ni ada perbezaan dia. Ada perbezaan. Macam kita sendiri, kita dapat kasih sayang daripada mak ayah kita. Okey? Tapi macam anak-anak yang tak dapat kasih sayang daripada mak ayah dia, takkan kita nak judge dia. Betul. Pernah tak Encik Rahman buat handle case dekat Antigone tu, Cik Rahman macam dapat klien yang memang orang kata memberitahulah sebenarnya memang diorang ni 100% diabaikan oleh mak bapak, ataupun ada tak yang jenis ada keluarga tapi jenis mak bapak tak function ke, jadi itu menyebabkan diorang rasa macam nak cari mak bapak sibuk, bapak sibuk ke kan, sebab macam tu lah. Jadi Cik Rahman rasa banyak tak kes-kes macam tu? Sangat banyak. Sangat banyak. Sebab macam saya kata tadi, main factor yang ada di kalangan penghuni-penghuni Sekolah Negeri ni, sebab apa dia buat kes? Sebabkan non-functional family, dysfunctional family. Maksudnya ialah parent tak ambil tahu langsung tentang anak-anak. Satu, sebabkan oleh mungkin bekerja, kan, busy bekerja. Dan juga parent yang parent yang mungkin dia berfikiran terbuka, dia anggap dia berfikiran terbuka. Okey, tak apa yang anak-anak nak buat, asalkan kau happy. Okay, that's why. Tak ada pemantauan langsung. Tak ada pemantauan langsung. That's why. That's why sebenarnya anak-anak ni dia buat sesuatu, contoh remaja kan, dia buat sesuatu perkara, dia perlukan some moral support. Dia perlukan some moral support. Apa dapatan yang saya dapat daripada sekolah handler ni tu membuatkan saya rasa macam okey, aku dapat belajar something macam ni, faktor apa yang sepatutnya yang ada kat sini, dan aku boleh belajar benda tu as a parent. Kan, moral support tu penting sebab yalah, bila kanak-kanak menuju ke fasa remaja, dia alami fasa perubahan. Betul. Kan, fasa perubahan. So waktu dia berubah tu secara totally, karakter and dia punya personality pun berubah. Kehendak pun berubah. So bila dia berubah, cara kita pun perlu berubah. Sebab apa saya kata, kanak-kanak mungkin masa anak kita zaman kanak-kanak, kita selalu train dia, and then tu tak boleh, ini tak boleh, jangan buat macam tu. It's okay. Masa tu kita nak try didik dia apa yang tak boleh, apa yang boleh. Tapi try didik tu dengan bersebab. Contoh bersebab tu, berikan dekat anak tu sebab apa tak boleh. Jangan kata sebab ayah tak suka. Jangan kata sebab ibu tak suka. Itu akan menimbulkan perspektif yang mana, oh, aku buat benda ni sebab ayah aku tak suka. Kan? Okay, tak apa. Aku akan buat belakang ayah aku. Ayah tak tahu. Ayah tak tahu. So, mak bapak aku tak tahu. So, bapak aku confirm bapak aku, takkanlah bapak aku tak nak kata tak suka, dia tak tahu. Betul. Kan? Betul. So, macam mana pun bila remaja ni kita kena longgarkan sikit kita punya ni. Bukan masuk longgarkan tu terus bagi kelonggaran terus, tidak. Okay, berikan kebebasan untuk dia explore zaman remaja dia, tetapi dengan guidance. Bagi banyak nasihat kan? Bagi banyak nasihat, guide dia, and then support dia punya emosi. Andai kata dia remaja ni, macam Puan Rini dengan Cik Afiq pun pernah jadi remaja.
Kita bila jadi remaja, kita memang kita semua kita nak explore. Semua kita nak nak rasa, nak cuba lah. nak cuba Kan. Yalah, betul lah. Pernah merokok belum masa remaja? Tak pernah. Saya memang nak kata budak baik tak lah. Macam skema sikit lah kan. Jadi nak isap rokok tu macam duit tak ada, isap rokok ni kan. Tapi zaman-zaman remaja ni dia suka mencuba sesuatu perkara yang baru. Dan masa tu kalau anda kata kita sebagai parent, kita tahu dia merokok masa remaja, jangan terus sergah dia. Betul. Jangan terus sergah dia. Just pergi kat dia, tanya, kenapa you perlu merokok? Betul juga kan. Sebab Aku sebab sometimes merokok. remaja lah, bila kata remaja anak kan. Diorang do something, mesti ada reason. Betul. Okay, jadi sebagai parent, kalau kita jump to conclusion terus, kita macam tuduh kau ni tak baik apa semua kan. Benda tu agak sukar, betul tak? Sebab tu ibu bapa pun perlu ada ilmu. Betul. Perlu ada ilmu juga untuk jadi ibu kalau- anak-anak. Kalau tak ada kan, dia main segar. Jadi dia serba sedikit mungkin dia akan membantu untuk merosakkan orang kata dia punya tahap keyakinan diri, ataupun mungkin confirmation dia dengan bapa dia Mungkin kan, ada anak penerimaan. depan ibu bapa jadi tak merokok. Betul. Ya. Di belakang dengan kawan-kawan dia merokok. Betul. Sebenarnya masalah-masalah macam ni is quite universal, betul tak? Betul. Macam contohnya anak nak mencuba sesuatu yang baru. Betul. Lepas tu bila dia cuba, mak dengan ayah dia tak suka. Tapi sebenarnya dia cave kepada something yang kita panggil apa? Peer pressure kan. Peer pressure, betul. Jadi sebab dia belajar untuk to be included dalam benda tu. Jadi macam pengalaman Cik Rahman dekat sekolah negeri kan. Kes-kes yang Cik Rahman tak boleh nak lupakan, yang Cik Rahman pernah handle tu macam mana? Kalau Cik Rahman boleh berkongsi lah. Kes yang tak boleh saya lupakan adalah kes yang mana saya handle seorang penghuni wanita. Penghuni wanita. Sebab kat sekolah negeri ni ada penghuni wanita juga. Oh, lelaki yang perempuan. Lagi perempuan, tapi diasingkan lah, bukan penampur lah kata apa, diasingkan tempat dia. So seorang penghuni wanita ni dia adalah seorang ibu. Okay. Walaupun dia remaja, dia seorang ibu. Dan setiap kali saya buat every dia minta untuk buat sesi, dia suka minta buat sesi counselling sebenarnya. Sebab dia boleh meluahkan. Ada tempat nak meluahkan. Dia ada tempat nak meluahkan. Okay, bila dia luahkan something, dia nangis, after dia luahkan tu dia rasa lega. Isu dia berkaitan dengan dia tersalah pilih kekasih. Maksudnya dalam remaja ni, macam saya kata tadi, remaja ni dia suka explore, dia suka mencuba sesuatu. Kan? Dalam fasa remaja lah dia nak ada pasangan, berpandang pasangan kan, sebab itu adalah circle of need dia. Okay? Dia memilih kekasih yang salah, which is kekasih dia adalah seorang pusher. Sebelum dia kenal dia tak tahu pun dia pusher ke tak? Tak tahu. Yalah, sebab dia mungkin desperate ke apa kan. Jadi dia macam ambil je. Bila remaja ni, bila jatuh cinta, Bila tidak suka. dah suka sama suka, dia akan jadi fikirlah. macam benda yang tak baik dia nampak macam baik. Contohnya benda yang tak baik dia love blind orang panggil kan. Cinta itu buta. Okay. So dia nampak benda tu, dia walaupun dia tahu dia punya kekasih tu buat sesuatu perkara yang tak baik, tapi dia diamkan je. Dia rasa macam okay, tak apa, asalkan aku punya kekasih ni still love in me. Macam tu. So bila dah dia tinggal satu rumah dengan kekasih dia. Satu rumah dengan kekasih dia. So masa tu ada rush dan kekasih dia tak ada kat rumah tu. Tak tahu Parent dia, yang perempuan tu. parent dia tak tahu. Okay. Dia masa tu ada rush, and then kekasih dia tak ada kat rumah, yang ada dia. Okay. And then waktu tu ada bahan dekat dalam rumah tu. So dia tertangkap. Okay, dicas bawah atas dada, memiliki dada, dan dimasukkan sekolah negeri lah.
di bawah Akta Kanak-kanak 2001. So yang saya tak boleh lupakan berkenaan dia sentiasa rindukan anak dia sebab dia dah bersalin masa dalam di dalam sekolah yang dia ni. Ada tak dia rasa macam menyesal ke macam Yes. Kenapa aku jadi macam ni, aku tak nak, kalau boleh tak nak anak aku jadi macam ni. Yes. Dia lah, dia bagi tahu. Dia bagi tahu. Dia menyesal sangat and then dia tak akan buat dia tak akan biarkan anak dia jadi macam dia. That means ini adalah satu lesson yang dia belajar daripada diri dia dan dia harapkan tak nak anak dia jadi macam dia. Macam itulah. Sebenarnya susah jadi parent ni, betul tak? Betul. Bukan senang tanggungjawab yang berat. Macam saya pun sendiri kalau sesi kan ataupun ada program kita buat talk kan, jadi macam orang tanya, cik macam mana nak jadi parent yang terbaik saya nak jawab pun susah. Betul. Sebab saya jelah satu, sebab saya tahu nak jadi the ultimate parent tu there is no one. Tak ada pun seorang dalam dunia ni yang boleh jadi power parent. Betul. Jadi sebab satu kita kena tahu anak-anak tu beza, betul tak? Betul. Anak beza, macam anak saya tak sama dengan anak Betul. hari ni, tak sama dengan anak Cik Rahman, tak sama. Jadi bila orang tanya soalan tu, saya senyum je lah. Kan? Kita terpaksa senyum, kita kata there's no one right parenting style. Betul. Jadi bila kita kata parenting style tu, adakah parenting style tu sendiri Cik Rahman boleh pakai untuk kita blame parent sendiri kalau sekiranya apa-apa jadi kat anak dia? Okay, baik. Untuk pada saya punya perspektif lah as a psychologist. Okay, as a psychologist, perspektif saya nampak parenting style ni adalah perlu untuk ibu bapa nak adapt. Okay, untuk belajar macam mana cara nak jadi ibu bapa yang terbaik. Okay, walaupun Cik Afiq kata ataupun orang lain kata anak kita tak sama, so you punya parenting style lain dengan I punya parenting style. Yes, kita punya anak tak sama dan kita punya cara berbeza. Tapi at the same time kita ada guidance. Okay, guidance yang membolehkan kita, okay, kalau aku ikut benda ni sesuai tak? Okay, tak sesuai, ikut benda ni. So benda ni adalah sebagai guidance, rujukan kepada kita untuk kita lebih explore anak kita. Bukannya kita nak ikut, okay, psikologis kata ikut macam ni boleh buatkan anak kita okay. Tapi anak aku tak okay pun, Tak sesuai. tak sesuai pun. Okay, tak apa, it's okay. Just do the second alternative. Sebab setengah budak-budak kan macam sebab kita tu parenting style ada banyak. Macam ada laissez-faire, yang jadi macam biarlah korang buat apa, seperti kau lah kan. Lepas tu ada setengah tu yang autoritatif. Betul. Lepas tu ada authoritarian. Authoritarian ni macam kau nak kau makan nasi, kau makan nasi Makan je. nasi. Makan Apa juga. yang kau masak kau makan je. Macam tu lah dia bilang kan. Jadi macam keperluan kanak-kanak tu macam pelbagai. Yes. Jadi parent tu memang kena masuk anak dia dekat mana satu sebenarnya, betul tak? Betul. Sebab kita pun tak dapat rafi. Mungkin ada anak-anak kita yang ada autism, betul tak? Penyakit-penyakit yang orang kata learning disability yang memerlukan banyak orang kata maintenance. Betul. Banyak Dia maintenance daripada apa semua. Ya. Kan? Jadi macam benda-benda macam tu mungkin parenting style tu dia kena ubah sikit kan? Betul. Jadi kalau macam tu adakah disebabkan oleh bila parent abaikan kanak-kanak? Adakah ia adalah major factor yang sebenarnya yang memupuk kanak-kanak tu dia jadi apa masa dia dewasa nanti? Salah satu sebab yang mana mungkin cara didikan kita yang tak sesuai dengan anak kita, tapi kita teruskan juga. Macam Cik Afiq kata, anak kita seorang yang ingin didikan yang leisure, tapi kita nak juga, aku nak jadi autoritatif. Kuku besi juga kat anak aku kan. Okay, kalau kita still lagi macam tu, anak kita akan terseksa. Dia akan rasa tertekan. Betul. Okay, dia rasa tertekan, and then dia akan rasa macam apa semua aku buat semua tak boleh, semua aku buat apa yang aku buat semua tak boleh. Dia akan wujudkan perasaan dendam. Bila dia dah wujudkan perasaan dendam dalam diri dia, dia akan jadi habit, and then bila besar nanti, jangan salahkan anak kalau anak tu melawan kita. Kalau anak kita tu try untuk avoid kita, okay, menjerit kat kita. Sebab kita sendiri yang ajar. Mendidik dia macam tu. Kita sendiri yang ajar. Anak tu secara leisure bukan maksud kita perlu bagi leisure kat dia, tidak. Kita try untuk leisure dengan dia tapi with guidance. With guidance yang mana kita okay, buat boleh, tapi benda ni you perlu tahu apa kesan-kesan dia, apa pro and cons dia.
Macam tu lah. Jangan salahkan anak kalau kita guna cara yang mungkin yang salah. Jangan salahkan anak kalau anak tu menunjukkan reaksi yang kita tak berkenal lah pada masa akan datang. Macam tu lah. So actually macam ni, kalau ikutkan parenting ni, macam saya sendiri tak adalah saya tahu berkenaan dengan parenting disebabkan oleh saya ada anak remaja ke anak yang besar, tidak. Tapi at least menurut kacamata saya, and then menurut melalui saya punya pengalaman di sekolah Handigan ni, yang mana kita buat sesi dengan diorang, and then kita tahu apa isu diorang, apa yang diorang ketengahkan, apa yang diorang belajar dalam hidup diorang. Itu yang buatkan saya mungkin perkara-perkara yang ni saya keluarkan di dalam BBT ni. Cakap pasal penghuni kan, bila Cik Rahman buat sesi dengan diorang, ada tak yang keluar antara diorang tu yang macam, saya sebenarnya tak puas hati dengan mak saya ni sebenarnya nak balas dendam kat orang tua saya ni buat perangai macam ni sebab saya nak, I don't know, buat mak dengan ayah saya, nak bagi nampak saya, benda macam tu yang komen lah. Dia macam ni, dalam penghuni ni ada 3 perkara. Yang satu, saya rindukan mak ayah saya. Oh, tu memang dah insaf lah. Memang insaf. Okey. Okay. Yang kedua, saya tak kisah langsung tentang mak ayah saya. Okay, tak dia lah. Yang ketiga, aku berdendam dengan mak ayah saya. Saya berdendam dengan mak ayah saya. 3 perkara. Okay, yang mana saya pernah jumpa lah dalam sesi-sesi kaunseling saya bersama dengan penghuni. Yang pertama tadi, saya rindu dengan mak ayah saya disebabkan dia rasa dia bersalah, dia buatkan mak ayah dia malu. And then dia buatkan dia selama ni dia tak pernah dekat dengan mak ayah dia, tapi bila dah jauh baru tahu, oh rupanya aku terlampau rindu, aku rindu kalau aku jauh dengan mak ayah aku. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, aku tak kisah langsung tentang mak ayah aku. Maksudnya kebanyakan penghuni-penghuni ni dia bila dia fikir macam tu, faktor utama dia adalah mak ayah dia langsung tak ambil tahu langsung tentang dia. Tu yang dia berdendam tu lah. Macam nak bagi balik lah kat bapak aku biar dia rasa kan. Dia tak ni, mak ayah aku ni asyik kerja je. Okey, tak apa, fine, aku jadi kawan baru. Kawan aku lagi setia dengan aku. Aku ada kawan aku ada untuk aku. Buat apa? Yes, Kawan. betul. Apa semua. Mak bapak tak ada masa. Yes. Tak dengar masalah anak sekolah macam mana. Betul. Yang ketiga, saya berdendam dengan mak ayah saya. Sebab apa? Mak ayah saya sebelum ni selalu kaki pukul. Okey, kaki pukul. Salah sikit je pukul. Salah sikit je tempelak. Salah sikit je buat sesuatu perkara yang agresif terhadap dia. Bila dia rasa macam tu, kadang-kadang kanak-kanak ni, remaja ni, bila dia dah rasa tertekan dengan aggressiveness, dia akan luahkan bukan dengan mak ayah dia, tapi dia akan luahkan kepada orang lain. Betul. Maksudnya pertukaran orang panggil mangsa lah. Dia nak lepaskan apa yang dia rasa geram tu pada orang lain. Sebab tu wujudnya kes-kes buli. Kes-kes buli. Dekat sekolah? Yang kes buli kat sekolah tu lah? Dekat luar. Okey. Bila dah kes buli, kes pukul apa semua dah disabitkan, masuklah dalam. Kat dalam tu dia anggap ini semuanya mak bapak aku yang salah. Sebab dialah yang buatkan aku jadi macam ni. Tiga perkara lah, 3 perkara yang ada yang pernah saya jalankan sesi bersama penghuni-penghuni macam tu lah. I see. Jadi sebenarnya betul lah apa orang kata, bila kanak-kanak ni kebanyakannya dia akan salahkan bapak kan. Betul. Jadi mak bapak tu ada tanggungjawab yang besar sangat sebenarnya. Jadi kita yang mencorakkan sebenarnya anak kita macam mana. Jadi dari segi sudut psikologi, Cik Rahman rasa kanak-kanak ni masih boleh diselamatkan ke ataupun macam mana? Yes, tak ada isu yang kata tak boleh diselamatkan. Tak ada isu yang kata kanak-kanak ni dah tak ada harapan, tak ada. Sebab tu dalam sekolah Handigan ni sendiri, dia menggunakan slogan Resugem. Resugem ni adalah daripada perkataan Latin saja saya. Resugem ni maksudnya bangkit semula.
Okey, bangkit semula. Selalu disuntik kepada anak-anak ataupun kepada puni-puni di sekolah yang negeri yang mana mereka mula-mula mereka memang down, tapi once you dah keluar, you akan bangkit. Once you kat dalam sekolah yang negeri, you akan belajar cara bangkit. Macam mana nak belajar cara bangkit? Itu adalah kepakaran-kepakaran yang ada pada pegawai-pegawai penjara, pada warden-warden, kepada pegawai-pegawai psikologi, pegawai agama, pegawai-pegawai yang ada dalam tu lah, doktor. Mereka semua adalah dipanggil pendidik terhadap penghuni-penghuni tersebut. Pendidik ni maksudnya dialah yang cuba untuk bantu mereka untuk bangkit semula. Bila dah bebas, bila dah keluar, mereka akan jadi manusia yang sangat-sangat dipandang orang sangat berguna. Dalam belakang lah. Betul. Jadi Rini, kita macam biasa, kita ada satu slot yang kita panggil slot Q&A lah senang cerita. Sebab kita dapat soalan daripada warga-warga kerja berkaitan dengan slot kita. Jadi sebelum kita ke udara ni, memang kita dapat pelbagai jenis soalan daripada warga-warga kerja kita yang disubmit melalui email. Jadi kita akan tarik soalan-soalan tersebut. Kemungkinan kita mungkin tak dapat jawab semua soalan. Jadi kita hanya tarik. Jadi kita tengok soalan-soalan yang mana yang ditarik saja kita akan jawab. Jadi Rini, mulakan yang pertama. Okey, Apa saya. ni? Ni soalan daripada orang kerja, nak tak nak kena jawab? Okey, insya-Allah. Soalan yang pertama. Soalan pertama daripada JKR, Jabatan Kerja Raya. Okey, Syaraman. Saya ada anak umur 14 tahun. Sekarang dia macam suka menjauhkan diri dari saya dan rapat dengan rakan-rakan dia. Saya takut dan risau dia salah pilih kawan. Apa yang perlu saya buat? Okey, baik. Okey. Ini maksudnya dia seorang anak dia anak yang remaja. Okey. 14 tahun. And then dia risau kalau anak dia terlibat dengan perkara-perkara yang buruk kat luar. Maksudnya mereka kawan-kawan lah. Dia salah pilih kawan Dia lah. pressure lah kan. Okey. Saya tak pernah ada experience bab tu, tapi experience saya sebagai anak remaja kepada bapa saya. Okey. Melalui pengalaman saya kalau untuk anak-anak yang remaja macam ni, at the first macam saya kata lah, kita jangan terlampau autoritatif dengan dia. Tak boleh, no. Okey. At least kita bagi dia kebebasan untuk berkawan, okey, dan kita guide dia. Maksud kena pantau lah. Pantau lah. Pantau. At the same time, first kali kita kena kenal dengan kawan dia. Itu betul. Kena kenal dengan Itu kawan saya dia. setuju. Saya setuju. Anak kita kawan dengan siapa kan? Betul. Kena ambil berat. Kena ambil berat. Yalah, macam mana kita nak kenal dengan kawan anak kita. Okey, macam mana kita nak kenal dengan kawan anak kita? At the first, mungkin bolehlah ajak dia makan kat rumah. Betul. Okey, boleh ajak makan, berkenalan. At least kita dapat bercakap dengan anak-anak dengan kawan-kawan anak kita. Okey. And then lepas dia keluar ke buat aktiviti dengan kawan-kawan dia ke, masa dia balik tu, okey, tanya dia macam mana tadi, okey ke tak? Maksudnya kita explore apa perasaan dia. Apa perasaan dia bila dapat keluar dengan kawan. Okey, apa yang dia buat. Okey, kalau anda kata kita dapat tahu dia buat benda yang tak betul, just kita bagi tahu dia. Kita minta dia fikir, betul ke salah you buat tu. Okey. Kita sebagai parent jarang benda-benda ni kita tanya. Macam contohlah kalau ada anak-anak remaja, sebab saya sendiri pun pernah handle kes-kes counselling yang mana bila parent datang bawa anak kan. Anak sendiri pun bagi tahu yang macam parent saya kurang bertanya apa perasaan saya kan. Jadi macam betul lah apa Cik Rahman kata tu kan, tentang you nak kena Bagi saya, betul kan. Sebab macam saya kata lah, sebenarnya remaja ni kita perlu cater emosi dia. Sebab remaja, pada fasa remaja ni emosi dia adalah paling penting daripada fikiran. Once dia dah meningkat ke alam dewasa, fikiran is more important than emotional lah. Itu selalu yang berlaku di kalangan masyarakat kita lah. I see. Okay. Soalan yang kedua, saya pula cabut. Saya pula cabut soalan kedua je Soalan kedua daripada CIDB. CIDB. Seram juga ni. Apa yang akan berlaku apabila banduan sekolah Henry Geni bebas? Maksudnya anak-anak kita di sekolah Henry Geni tu bebas lah. Jadi apa yang berlaku Okey.
apa yang berlaku apabila penghuni-penghuni di sekolah handicap ni bebas? Actually sebenarnya dalam sekolah handicap ni kita cuba untuk bina semangat dia dan bina motivasi dia dari segi motivasi untuk dia ke hadapan dalam masyarakat. Okay. So bila dia dah wujud dalam diri dia motivasi jati diri yang okey, yang baik, yang tinggi, so kita akan ada fasa pembebasan. Fasa pembebasan tu kita akan dari segi psikologi kita akan tengok dari segi dia punya kesediaan untuk dia keluar berhadapan dengan masyarakat. So bila dia dah keluar, dia sebenarnya bebas untuk melakukan apa-apa saja sebab penghuni sekolah handicap ni bukannya banduan. Penghuni sekolah handicap ni adalah adalah penghuni. Kita tak panggil dia banduan, kita panggil dia penghuni. Which is dia juvenile lah. Bila dia keluar, dia tak ada rekod langsung. Tak ada rekod penjara. Maksud saya tak ada rekod banduan langsung. Okay, dia bebas explore any job dia. Dia bebas explore kehidupan dia. Dia nak sambung belajar. Dia nak sambung belajar sebab banyak penghuni-penghuni sekolah handicap ni yang mana dia dapat keputusan yang baik dalam pelajaran dia di sekolah handicap ni, which is dia ambil SPM. Okay, dia keluar ramai yang masuk U. Ramai yang masuk politeknik. Maksudnya masa depan dia bukan habis di sekolah ni. Tidak. Tidak. Ni mak bapak kena tahu ni pasal isu ni. Sebab saya faham, sebab setengah orang kan macam once anak masuk buat perangai soal ni macam habis gitulah. Tak boleh dah, tak nampak masa you depan. Kan? You hantar anak you masuk ni gini je, betul you macam tinggal macam tu je. Jadi dia agak kurang baiklah sikit untuk perkembangan anak tu sendiri bila tinggal macam tu kan. Actually kan sebenarnya untuk sekolah handicap ni kita di dalam sekolah handicap ni tu kita mendidik dia dari segi tiga laluan lah. Satu laluan teknikal, maksudnya bertukang kemahiran, okey. Yang kedua laluan untuk pendidikan agama. Okey. Pendidikan agama yang rasmi yang formal. Yang ketiga adalah melalui pendidikan akademik yang normal. Maksudnya macam SPM lah, yang formal macam SPM. So setiap tahun handicap ni mencatatkan statistik yang mana pelajar-pelajar dia memberi keputusan yang cemerlang untuk sekolah tu, which is 9A, SPM 9A, 8A. Tahun bila saya tak pasti, tahun 2016 ataupun 17 ada beberapa penghuni yang dapat 9A dalam SPM dan 8A. So kita tak boleh kata yang penghuni-penghuni sekolah negeri ini adalah penghuni yang bermasalah dan tak akan mempunyai masa depan dalam akademik. Betul. Sebenarnya mereka masuk di sekolah negeri ini atas dasar kelakuan dia yang ni lah, menyalahi undang-undang lah. Okey, dia bukan berdasarkan IQ dia, tidak. Kita tak boleh kata dia melakukan kesalahan dia melakukan kesalahan undang-undang disebabkan oleh IQ dia rendah. Dia tidak pandai ke apa. Actually bila kita tengok kan, betul. Macam Cik Rahman kata tadi ada 3 aspek tu kan. Betul. Bila saya fikir balik macam betul juga. 3 aspek ni sebenarnya adalah apa yang parent perlu fokus dalam didik anak sebenarnya kan. Akademik, agama, kemahiran. Betul. Benda-benda ni sebenarnya Penting. kena seimbang sebenarnya. Saya rasa lah kan. Betul tak Cik Rahman kan? Jadi kalau 3 kena seimbang saya rasa mungkin okey. Minat you tak perlu risau lah. Kalau you equip anak you dengan pelajaran agama yang cukup, mungkin anak you tak akan elakkan buat daripada perkara-perkara yang boleh ni kan dari segi agama. Ataupun dia ada kemahiran, jadi dia boleh asah dia punya kemahiran, dia punya hobi dan sebagainya. Jadi dia ada masa yang lapang. Boleh mengisi masa. Jadi betul lah, maksudnya sekolah negeri ni tu dah fokus pada 3 perkara yang betul untuk dalam pendidikan anak-anak kan. Ada juga yang bila dia keluar, dia jadi seorang pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan maksudnya ada yang jadi polis, jadi tentera. Maksudnya dia dah di-train untuk jadi macam tu kan di sekolah yang dia ni, maksudnya disiplin yang tinggi. So dia minat ke arah tu. Ada juga yang jadi yang jadi konsultan untuk dia membantu kanak-kanak yang mana macam dia dulu. Dia bagi contoh yang baik bila dia keluar. Betul. Tapi tak dinafikan ada juga yang bila dia keluar dari sekolah negeri ni dia relapse.
Tapi itu dalam kadar sedikit lah. Ada tak faktor-faktor ibu bapa juga yang mainkan peranan sekali lagi dengan relapsnya penghuni-penghuni tadi? Betul. Mungkin yang pengalaman saya, banyakkan yang relapse tu adalah tak diterima oleh keluarga. Maksudnya dia dah keluar, keluarga dah tak nak terima. Okay, itu ialah kita nak salahkan keluarga pun tak boleh juga. Sebab keluarga mungkin dah malu, dah rasa tak ni kan. Tapi yang paling penting, support terhadap terhadap penghuni anak tu lah. Dia kata dia rasa dia disupport, mungkin boleh bantu untuk dia tidak relapse. Betul. Cabaran lah. Semua kena memainkan peranan. Orang luar, kawan-kawan, ibu bapa, persekitaran, semua. Betul. Tapi diingatkan ibu bapa, anda kata anak anda ialah bukan kita nak doakan anak anda tu terjebak, tidak. Tapi jika anak kita terjebak dengan penggunaan bahan dadah ke whatever, bila dia dah bebas, make sure jangan bagi dia masuk kat tempat yang lama. Maksudnya tempat yang dulu dia ni lah. Maksudnya kena bawa dia keluar jauh. Yes. Daripada tu. Bila dia ada kawan yang masih ada lagi dekat rumah, dekat perumahan tu, kawasan rumah tu, kalau boleh jangan bagi, minta sangat jangan jumpakan dengan kawan dia. Sebab persekitaran yang lama Betul. kan. Persekitaran lama mungkin dia dah biasa ataupun dia mungkin terpujuk untuk kembali Mungkin sekali dua dia okey. Betul. Betul. Sebab ada juga parent yang bila kita advise ataupun kita bagi pandangan, second opinion pada dia berkenaan dengan benda tu, so dia ikut benda tu, dia keluar berpindah ke tempat lain. So memang menjadi anak dia, alhamdulillah tak ada masalah. Anak dia boleh ubah cara hidup dia ke arah yang positif lah. Macam dok kat Malaysia ni, masalah sosial tu agak tinggi. Satu, sebab saya yakin bukan isu sebabkan kita ni negara yang bermasalah. Betul. Okay, tapi sebenarnya kita ni we focus on the wrong kind of education lah. Saya faham, saya bukan nak salahkan sistem pendidikan ke apa, tidak. Tapi maksudnya kita terlalu banyak fokus kepada apa yang kita nak anak kita jadi, berbanding dengan apa yang kita perlu lihat kepada anak kita, keperluan anak kita sendiri. Maksudnya emosi dan sebagainya kan. Macam contoh antara isu-isu yang kita biasa dengar lah, macam contoh dibawa akta kanak-kanak kan, akta kanak-kanak dan sebagainya. Parent banyaknya di-charge bawa akta kanak-kanak sebabkan oleh negligent. Ataupun orang kata pengabaian. Macam contoh kes-kes basikal lajak, betul tak? Kes basikal lajak lah, kes anak luar nikah dan sebagainya. Benda-benda macam tu kita sentiasa dengar. Betul. Jadi bila jadi macam tu, penguasaan lah senang cerita. Penguasaan lah senjata kita lah saya rasa Cik Rahman, untuk mak bapak sentiasa alert. Hence kita punya tajuk lah, jangan abaikan berlaku. Jadi sebab bila once kita start abai, dekat Malaysia ni sebenarnya kita ada data yang mana kita boleh charge mak bapak macam contoh saya nak share juga lah. Macam saya, jiran saya tu dia biar je anak dia main basikal. Bila dia biar anak dia main basikal dan sebagainya, anak dia jatuh. Anak dia jatuh basikal, memang teruk lah anak dia kena. Jatuh, dia luka apa semua kan. Jadi dia buat tak tahu je. Maksudnya dia bawa lah pergi klinik apa semua kan. Tapi lepas daripada tu, saya dapat tahu ada jiran saya seorang lagi, dia lihat perkara itu berlaku, dia buat laporan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi jiran saya yang buat tak tahu juga anak dia tu, yang abaikan anak dia tu, kena saman. Kena tindakan? Kena tindakan saman oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat sebabkan dia di bawah negligent lah, pengabaian kanak-kanak. Jadi sebenarnya berat tanggungjawab orang bapak ni sebenarnya. Sangat-sangat berat. Itulah amanah untuk kita lah, untuk menjaga anak-anak kita. Betul. Bukanlah benda ni kita katakan senang je jaga anak-anak. Dia bukan nak kata senang, dan tapi bukan tak mustahil untuk kita kata susah. Okey. Dia pada kita punya ni lah, kita punya macam mana cara kita nak didik anak tu dengan baik. Okey, macam itulah. Dia ni kena cabut satu lagi soalan. Kita ada masa lagi untuk soalan. Ada masa lagi. Kita tanya je Encik Rahman. Okey. Ini daripada Kementerian Kerja Raya. Okey. Kerja takut tak kerja di penjara?
Okay, takut tak kerja kat penjara Okay, serius memang at the first saya minta lapor diri ke Jabatan Penjara Malaysia. Memang saya rasa macam alamak, aku kena kerja kat penjara ke? Macam mana penjara ni macam mana? Sebab kita dah dimomokkan dengan penjara itu adalah sangat menakutkan. Tempat yang menakutkan. Tempat menakutkan. Orang jahat dah semua kan. Yes. So benda tu tak mustahil dan memang saya rasa saya takut at the first. Okay, mula-mula saya takut. Bila saya dah sampai kat sekolah yang digeni kat Pulau Mas Melaka tu, saya rasa macam this is my job, this is my responsible. Kenapa aku perlu takut? Okay, sedangkan kat dalam tu ramai lagi pekerja-pekerja yang bekerja. Okey je. Okey je, tak ada masalah. Okay, and then kita tak perlu takut sebab pegawai penjara pun jaga keselamatan kita. Okey, kat dalam tu, kat kawasan-kawasan dalam sekolah yang digini, kita tak perlu risau sebab semua pegawai-pegawai penjara, warden-warden penjara semua mementingkan keselamatan. Okay, keselamatan dari segi diri staf lain, keselamatan juga dari segi penghuni. Okey, tak perlu risau. So at the first saya masuk tu, saya niatkan macam tu, dan alhamdulillah saya daripada 2015 sampai 2017 awal. Tengah 2017 saya berkhidmat di sekolah yang digeni dan saya rasa seronok. Sebenarnya sekolah yang digeni adalah bukan setting penjara. Sekolah yang digeni adalah sekolah yang setting yang berbentuk sekolah tapi dikawal selia oleh pegawai penjara di bawah Jabatan Penjara Malaysia lah. Which is kat dalam tu modul-modul yang diperkenalkan adalah modul-modul yang berkaitan dengan penjara lah. Berdasarkan Akta Kanak-kanak dan modul-modul yang diperkenalkan modul yang sesuai dengan juvenile. Contohnya macam TC, Therapeutic Community. Therapeutic Community ni dia buat group and then dia buat sesi TC, orang panggil Therapeutic Community. Buat group and then penghuni-penghuni boleh luahkan apa yang dia rasa. Apa dia rasa dalam diri dia, luahkan. Okey, selalu warden-warden penjara yang mana dah dilatih, dia akan buat macam itulah. Dia akan handle and then dia akan minta setiap penghuni untuk luahkan apa yang dia rasa supaya dia tak simpan perkara tu dalam tong emosi dia dan dia tak menjadi barah. Bila dia menjadi barah, dia parahalah nanti. Okey, parah tu maksudnya dia rasa macam tak puas hati ke ataupun dia tekan dia lepaskan kawan dia. Takut macam tu lah. So pendekatan yang digunakan di dalam jabatan penjara ni sangat-sangat berkesan untuk penghuni. Sama juga macam pegawai psikologi, dia approach untuk pegawai psikologi adalah untuk buat sesi dengan penghuni. Okay, macam saya sendiri, pengalaman saya buat sesi dengan penghuni, at the first rasa takut je Fik. Takut kan dia takut kan tiba-tiba macam kan kita kan selalu dimomokkan dalam TV. Betul. Pandu-panduan atau penghuni yang ganas-ganas kan. So at the first memang rasa takut. Memang rasa macam boleh ke aku nak buat ni? Tapi sebenarnya dalam tu dia tak seperti yang diwawakan di luar. Sebenarnya tak ada dengar dalam berita kan pegawai di sekolah ini kena pokok ke apa ke. Disebabkan apa? Disebabkan oleh macam saya katakan tadi, keselamatan semua dikawal dalam situ. Betul. Dia sebenarnya bila saya dengar Cik Rahman nak explain tadi pasal apa yang TC kan, TC tadi itu semua tu, sebenarnya apa yang pihak penjara ataupun pihak sekolah yang digeni buat tu adalah seperti menggantikan apa yang kurang dalam kehidupan budak-budak tadi. Betul. Dan contoh kan bila dia buat dia dapat luar. Jadi benda tu yang dia tak ada tau dengan parent. Betul. Sebab mungkin dalam kes-kes yang macam Cik Rahman kata, kes dia abai, kes-kes kau buat apa suka tingkau lah. Salah kan. Jadi macam tu kan. Jadi bila dia rasa diri dia didengari, tidak diabai. Jadi dia dapat satu kelegaan. Mungkin. Actually warden kat dalam tu dia akan react sebagai mak atau ayah. Okay, kalau macam perempuan dia akan react sebagai mak lah. Tapi dia tak adalah bahasakan diri dia mak, tapi dia didik cara mak. Okey, dengan cara mak. Dia ganti kan apa yang kurang. Rasa kasih sayang sebagai seorang mak tu yang mana yang tak pernah memang tak pernah rasa sayang seorang kan. ibu, betul. Sebab
kita pun pernah dengar macam kes-kes yang ada kanak-kanak yang jenis dengar perkataan mak dengan ayah tu, dia tak tahu pun apa sebenarnya mak dengan ayah tu. Betul. Dia macam mak ayah apa benda kan. Sebab dia sendiri tak pernah rasa experience sebagai ada mak dengan ayah tersebut. Kesian kan? Bagi dia kesian lah. Betul. Memang kesian sangat. Cuba Rini bayanglah contoh kalau lahir-lahir je dibuang kan. Bila dia buang memang dijaga oleh rumah ataupun jabatan kebajikan masyarakat. Dia sendiri pun tak tahu mak ayah ke siapa. Panggil pakcik-makcik dia. Betul. Kan? Start panggil pakcik-makcik. Jadi memang kehidupan dia bermula dengan pengabaian. Betul. Jadi macam mana dengan psikologi kanak-kanak ni? Betul. Macam mana bila besar besok, bila orang kata mak dengan ayah hantar ke pergi sekolah, dia akan terasa tau tuan-tuan perempuan. That's why bila tuan-tuan perempuan ada anak, kita fokus memang 100% pada anak. Contoh kata, cik macam mana saya nak kerja kan, PKP, COVID dan sebagainya, saya nak fokus pada kerja juga, betul. Jadi that you kena fokus juga kepada anak you punya well-being. At the same time, you tahu you bekerja untuk anak you. Kalau you tak bekerja, you tak boleh jaga anak you. Lebih macam tu lah kan. Jadi last soalan saya. Okay, Saya nak tarik yang last lah soalan last. Banyak soalan tapi kita terpaksa tarik yang last sekali Encik Rahman daripada JKR. Okey. Jabatan Kerja Raya. Secara psikologinya, pada umur berapa anak tu boleh kita didik dengan proper, dengan baik lah. Okey, untuk yang soalan ni saya nak sebutkan kita perlu didik anak kita semenjak anak kita lahir. Bukan tak ada estimate bila kita perlu didik anak kita pada umur berapa. Tak. Once dia lahir, kita perlu didik dia. Bila dia baby, kita perlu didik dia dengan bubbly. Okey, sebab masa tu mungkin dia tak nampak jelas penglihatan dia, tapi pendengaran dia jelas. So kita bercakap dengan dia, kita bersembang dengan dia. Itulah salah satu cara didikan kita terhadap baby. Okey, bila dia dah umur 1 tahun ke atas, dia ada sikap yang ingin explore sesuatu perkara yang baru. Okey, bila dia nak explore, kita berikan kemudahan ataupun kita berikan dia explore something. Okey, contohnya ayah tu apa, mak tu apa. Okey, ataupun dia nak buat kerja sendiri, biarkan. Okey, biarkan dia. At the same time, kita terus untuk guide dia apa yang tak boleh, apa yang boleh. Okey. At the first tips yang saya nak bagi untuk tuan-tuan puan bila mempunyai, kalau anda kata ada anak kecil kat rumah umur 1 tahun ke ataupun 1 tahun hingga 4 tahun lah. Okey, kalau anda kata anak anda menangis ataupun terjatuh, okey, tips dia adalah anda jangan abaikan dia. Jangan sesekali abaikan dia. Satu, apa yang perlu anda buat adalah satu, pergi kat dia and then usap badan dia. Okay? Kena belai lah. Belai. Okay? And then tanya, sakit ke tak? Okay? Yang kedua, kalau dia nangis, try untuk hug dia, peluk dia. Betul. Sebab apa? Sebab cara macam tu dia akan membuatkan anak kita tu rasa macam, wah, parent aku hargai aku. Betul. Sayang dia. Sayang dia. Sebab tu bila kita sentiasa buat macam tu, dia akan rapat dengan kita. Betul. InsyaAllah dia akan besar menjadi seorang Betul. yang baik. Sebab saya tu, percaya tu. Sebab tu dia, anak kita ni akan jadikan kita contoh. Kita akan jadikan kita contoh. Kalau kita peluk dia and then kita bagi motivasi kata-kata positif. Okey, tak apa. Anda kata anak kita jatuh kan? Tak apa. Jatuh, kita bangun balik. Kita cakap dia, bangun balik, bangkit balik. Benda ni you perlu bangkit balik. Contoh macam tu lah. Okay? Adik perlu bangkit balik. So benda tu perkataan positif yang mana dia akan simpan dalam memori dia, yang kalau dia jatuh, dia perlu bangkit balik. Jangan terus jatuh, marah dia. Dia akan down. Dia akan down. Tu nantilah, tu lah. Mata kat mana? Okay? Try untuk tunjukkan positivity kita terhadap anak. Okay? Jadi banyaklah Cik Rahman tips-tips yang parent kena tengok sebenarnya. Jadi untuk siri yang kedua ni pun kita dah reach pada penghujung siri kita.
Jadi tak apa tuan-tuan perempuan, soalan yang tak terjawab tu nanti Encik Rahman sendiri akan jawab kepada penghantar. Berapa soalan tu? Ada 4 lagi. 4 soalan lagi. Jadi soalan-soalan yang tak terjawab ni nanti Encik Rahman sendiri akan bagi email hantar kepada yang penyoal soalan-soalan tadi. Jadi saya harap tuan-tuan perempuan dapatlah serba sedikit apa orang kata tips-tips dan juga pendedahan kepada kenapa kita perlu tidak mengabaikan anak-anak kita, kenapa kita perlu orang kata menjadi seorang kanak ibu bapa yang terbaik untuk anak-anak kita. Untuk anak kita je. Kita jadi terbaik untuk anak kita, bukan sebab kita nak tunjukkan orang yang kita parent yang baik. Betul. Itu yang masyarakat kita selalu salah tau, betul tak? Kan dia nak tunjuk anak dia baik, anak dia dapat 5A dia buat macam-macam kan. Nak tunjuk niat yang tak betul. Ya, betul. Kan ini kan. Jadi akhir kata lah saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Rahman kerana sudi bersama dengan kita dalam siri Bin Bag Talk, siri yang kedua dalam slot Jangan Abaikan Aku. Jadi Rini ada apa-apa nak cakap ke? Banyak yang saya belajar daripada siri ni. Terima kasih pada kita punya kaunselor pada hari ini, Cik Rahman. Okey. Itulah bagi saya pun anak-anak ni penting bagi saya, kita kena pupuk dengan kasih sayang daripada kecil. Memang tak boleh kalau kita nak perbaiki akhlak dia ke apa semua, kasih sayang tu memang penting daripada kecil. Untuk menjadikan anak-anak tu berakhlak mulia, sebab susah sekarang ni. Mungkin anak-anak boleh pandai, tapi belum tentu berakhlak. Betul. Akhlak tu yang kita betul-betul pada pandangan saya lah, maksudnya kita boleh je jadikan anak kita doktor, jurutera, arkitek, peguam, tapi jadilah seorang manusia yang mukmin. Maksudnya bila manusia yang mukmin tu kita dah dia balance lah. Balance tadi semua. kan tiga tu kan, Betul. kemahiran dengan akademik dunia dan juga dengan ilmu-ilmu akhirat. Saya cerita lah. Jadi kena bagi balance lah parents, senang cerita. Jangan pentingkan akademik semata-mata. Betul. Kita kena emosi dia daripada kecil lagi kan, sebab tu remaja ni kita kena orang cakap pantau dengan siapa dia berkawan, kena banyak nasihat. Kita tak boleh cakap tak boleh. Macam anak-anak kita nak keluar, kita cakap tak boleh nak kawan, tak boleh kawan dengan orang tu. Kita kena cakap dengan dia yang baik, apa yang baik, apa yang tak baik. Maksudnya kita kena dengar juga pendapat dia. Betul. So, dengan saya. last kali saya nak just berikan nasihat kepada ibu bapa kat luar sana, tuan-tuan dan perempuan, mak ayah, mami, daddy, jangan sesekali anda locate untuk memeluk anak anda. Jangan sekali locate, jangan kedekut anda nak peluk anak anda. Sentuhan tu penting. Sentuhan tu penting, betul. Sentuhan tu penting. Peluklah start daripada dia kecil sampailah dia remaja, sampailah dia besar. Betul. As long as dia anak kita. Betul. Jangan pula ni kan. Jangan pula anak orang lain kan. So as long as dia anak kita, kita peluk dia, beri sentuhan macam Cik Afiq kata tadi, itu adalah melambangkan kasih sayang yang kita tunjukkan terhadap anak kita. Betul. So tak ada apa-apa lagi. Jangan abaikan anak anda. Biar anak anda mengabaikan masa yang boleh membuatkan dia terus ke kancah yang tidak baik. Abaikan benda tu, tapi jangan abaikan anak anda untuk anak anda bersama-sama dengan anda. Okey. Sebelum kita mengakhiri siri kita pada kali ini, saya nak ni sikit lah. saya nak nyanyi sikit lah. Nyanyi. Ni penyanyi ni. Tak adalah. Penyanyi kita ni. Kita dengar ni, tak apa, nyanyi. Tak, mesti nanti orang akan merindui siri ketiga apa pula kan. Betul. Tak sabar nak ni siri ketiga ni. Saya nyanyi biasa je, okey. Silakan ini. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.